istimewa yang Sabah Minggu setia menanti untuk ke udara menemani pendengar. Anda juga setia menanti untuk pengisian oleh Yang Bahagia Ustaz Muhammad Abdullah Alamin waktu ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi luangkan masa di IKIM FM untuk minggu ini. Kalau minggu lepas suspend je tajuk apa nak cerita. Siap boleh ikat orang lagi tunggu Dan penantian itu satu penyiksaan Ustaz. Ni seminggu tunggu ni nak, tapi hari ni saya kira membaloi dengan penantian anda, perkongsian tentang percaya atau tidak. Hari ni kita cerita tentang kepercayaan. Tajuk kepercayaan adalah satu rezeki. Bagaimana dan kaedahnya penyampaian oleh bagi Ustaz hari ni. Ramai juga yang nantikan cerita apa Ustaz nak cerita hari ni, dan yang pentingnya tajuk yang bakal ke udara ini untuk manfaat kita bersama. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dan mati Allah, ada Kak Fairuz, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi sekalian, abang-abang dan kakak serta adik-adik yang saya doakan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ni dapat sama-sama kita duduk lagi untuk berkongsi perkara-perkara yang baik daripada yang kita petik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Quran, daripada kata-kata hukama, para ulama dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya doakan dan saya kasih sekalian, tajuk kita pada perkongsian kali ini adalah kepercayaan adalah satu rezeki. Okey. Saya nak cakap satu patah perkataan ini, tapi minta kita kalau boleh salin. Salin. Sebab tapi satu patah je Ustaz. Satu patah je. Mana satu ayat lah ya, satu ayat. Okay. Satu ayat kan ya. Silakan Ustaz. Salin. Sebab apa tahu? Sebab kata hukama qayyidul ilma bil kitabah. Hendaklah kamu menambat ilmu itu dengan tulisan. Kan? Karena sesungguhnya sekabur-kabur tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Dan ilmu itu kalau mengikut hadis Nabi SAW, afatul ilm nisyanun, lenyapnya ilmu itu kerana lupa. So kita qayyidul ilm bil kitabah, adalah kamu tambat ilmu itu dengan menulis. Okey, saya nak sebut mengenai kepercayaan ni, ada pada tu perkataan, kalau boleh kita salin. Kalau tak hafal aja. Hafal. Ustaz, makcik komputer lama dah sudah hafal lah. Ingat. Jadi sebenarnya biasa je perkataan ni. Okey, saya dah ulang 3 kali. Sebab Nabi SAW kadang-kadang dalam baginda bercakap, baginda akan berulang 3 kali. Okey. Seseorang itu ibu ayah saya sekalian, seseorang itu dinilai pandai, seseorang itu dinilai berkualiti bukan semata-mata dia menguasai sesuatu bidang itu. Okey, sekali lagi seseorang itu dinilai pandai, berhebat, berkualiti bukan semata-mata dia menguasai bidang itu. Okey, seseorang itu dinilai pandai, hebat, berkualiti bukan semata-mata dia menguasai bidang itu, tetapi kerana dia diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Okey, tetapi kerana dia diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Okey, hari ini kadang-kadang kita lihat pesilat yang bergelanggang di dalam pertandingan silat antarabangsa dan sebagainya kan. Kalau kita tengok, banyak lagi sebenarnya orang yang lebih hebat daripada pesilat yang mengetis, mengenakan tumbukan dan sepakan kepada lawan, gunting, buat sapuan untuk menjatuhkan lawan. Banyak lagi orang lebih hebat daripada luar itu. Tetapi kenapa di hari ini di highlight semua kamera-kamera melihat pada dia itu? Kenapa? Kerana dia diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu itu, untuk melakukan benda itu. Hari ini ibu-ibu ayah saya yang saya doakan kebaikan sekalian, kita melihat program masak-masak kat TV kan. Ada pertandingan masak lah, ada pertandingan untuk mencari siapa paling master dalam masak ni kan.
Sebenarnya kalau di luar sana banyak lagi orang yang pakar dalam masakan-masakan. Tetapi kenapa alhamdulillah hari ni, kenapa kita boleh berada di pentas itu? Kenapa kita boleh berada di situ? Bukan semata-mata memang kita kuasai bidang itu, ya, tetapi kita diberi kepercayaan untuk buat benda itu. Itu satu rezeki buat kita. Kita boleh buat benda itu tu. Boleh rezeki. Hari ni kita sebenarnya kadang-kadang orang yang terlibat dalam dunia lakonan contohnya kan, ataupun dunia penyanyi sebagainya kan, sebenarnya banyak lagi orang yang mungkin boleh berlakon yang lebih hebat dan menyanyi yang suaranya lebih berbakat lagi dan sebagainya. Tetapi kenapa hari ni kita boleh datang tu orang nak dengar kita punya nyanyian, orang nak dengar kita punya lawak, orang nak dengar kita punya maknanya persembahan dan sebagainya, kerana kita diberi kepercayaan. Orang percaya dekat kita. Ya, orang ini memang boleh menyanyi, orang ini memang boleh buat benda yang bagus ni. Aku nak dengar, aku nak tengok dia. Jadi sebenarnya balik kepada apa yang saya salinkan tadi kan, ibu-ibu, ayah, bapa, kakak saya sekalian kan, seseorang itu dinilai pandai, berkualiti, hebat bukan semata-mata dia menguasai sesuatu bidang itu, tetapi apabila diberi kepercayaan untuk melakukan perkara itu. Jadi kepercayaan adalah satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan adalah satu tuah yang Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak sekalian, kalau kita ada sebuah kepercayaan, peliharalah kepercayaan ini dengan sebaik-baik, semaksimal yang mungkin. Kerana kalau kita tak jaga benda itu, maka pecahlah kepercayaan orang kepada kita itu, maka kita tidak akan dinilai lagi sebagai orang hebat, orang baik dan sebagainya. Okey, kita pergi pada sesuatu dalam konteks kekeluargaan, ya. Kita pergi konteks sesuatu. Okey, hari ni kita cuba bagi duit pada anak kita. Kan, kita bagi duit pada anak kita. Kenapa kita bagi duit pada anak kita? Kerana kita percaya anak kita ni dah sekolah menengah, anak kita dah universiti. Kita percaya kepada dia. Kepercayaan satu rezeki kan. Kita percaya dia pandai, dia matang menggunakan duit ini, maka dengan duit itu dia boleh maknanya keperluan belanja dia yang kita tak nampak. Beg sekolah, peralatan tulis, buku sebagainya, tu yang nampak. Ni yang tak nampak kadang harian, yang tak nampak. Mungkin dia nak beli air ke, mungkin dia nak makan pau ke, dia nak makan apa itu. Maknanya kita bagi duit kat dia, kita percaya kat dia. Dia ada kematangan untuk dia maknanya mengendalikan duit kita bagi. Tapi bayangkan kalau kita bagi duit dengan harapan keperluan dia, kita dapat tahu dia beli rokok contohnya di sekolah. Maka ketika itu, bagaimana orang yang memberi kepercayaan kepada kita tu? Kan, kalau seorang anak, ibu ayah bagi kepercayaan kepada dia, suatu kepercayaan itu akan tercela. Sedih, orang beri kepercayaan itu akan sedih. Orang beri kepercayaan itu mungkin tidak bagi lagi pada kita, tak bagi peluang lagi pada kita, sebab kepercayaan itu telah hilang daripada kita yang bagi. Dan orang yang kita kepercayai itu tidak menjalankan kepercayaan itu dengan baik. Sebab itu diberi anugerah oleh mak ayah, bagi peluang mak ayah, bagi telefon oleh mak ayah, itu satu kepercayaan. Jangan kita jadikan kepercayaan itu sampai rosak, sampai tercela, sampai kita tak jaga kepercayaan itu, sampai menyebabkan orang tak percaya lagi pada kita dah. Kan, kalau tak percaya, mana tak ada rezeki lah pada kita benda. Orang tak nilai kita. Kan, sebab orang tak percaya kepada kita boleh buat, diamanahkan satu benda itu. Kan, kita lihat lagi kan, macam tu juga hari ni kan, ibu-ibu ayah saya sekalian, berapa ramai di antara para isteri percaya kepada seorang suami dia. Abang, saya nak jaga keluarga kita, saya yakin abang boleh jaga. Jadi maksudnya abang boleh jaga, saya berhenti kerja tak apa. Banyak hari ni isteri yang berhenti kerja. Kenapa? Percaya suami itu boleh jaga keluarga dengan baik, percaya suami itu akan tetap menyayangi keluarga ini, dan percaya bahawa maknanya suami itu tetap boleh menafkahi dia dan anak-anak. Padahal kadang-kadang gaji dia tidak sedikit juga kan, tapi nak berhenti itu sebab apa? Percaya pada abang, dan saya berhenti kerja, bagi kepercayaan saya jaga anak-anak dengan baik. Tapi hari ni isteri berhenti kerja kan, tumpukan sepenuh pada keluarga, jaga anak-anak dengan baik. Suami balik lewat malam, kan ingat suami itu bekerja. Itu satu rezeki, kepercayaan pada isteri pada suami itu. Jangan sampai kita dapat satu kepercayaan itu, kemudian kita khianati kepercayaan itu. Kita balik ke kerja lambat contohnya kan, dengan harapan isteri yang sudah berhenti kerja itu, isteri yang telah mengorbankan dia punya keduniaan dia untuk keluarganya itu, dia berhenti, dia hilang semua benda. Kenapa? Sebab nak dapatkan maknanya anak-anak tu baik dan beri kepercayaan pada suami, tapi suami tu khianati kepercayaan isteri itu.
Jadi kepercayaan satu rezeki, kan? Maksudnya jangan sampai khianati, dan dia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga kadang-kadang ada suami yang lebih kepercayaan pada isteri, kan? Kepercayaan. Maksudnya tak apa, isteri dia bekerja, dia ada handphone, dia keperluan dia, percaya isteri ada keperluan dia. Jangan kita berwhatsapp dengan kawan-kawan lama, bermula-mula berwhatsapp dengan kawan lama, kan? Jumpa kawan-kawan sekarang ni kan, grup WhatsApp ada sekolah rendah punyalah, sekolah menengah punyalah, universiti punyalah, office punyalah dan sebagai alumni, itulah alumni ni kan. Kadang-kadang jumpa kawan-kawan lama, kita cerita pula kelemahan kekeluargaan kita dengan dia, kan? Ya, kita ada masalah kekeluargaan, tetapi orang yang kita nak bagi nasihat orang yang sepatutnya, bukan orang yang tengok kita ni ada masalah rumah tangga, kita cerita kat dia pula, dia nak ambil kesempatan dan peluang. Sehingga kadang-kadang kau cerai lelaki kau, tak apa, aku boleh jaga. Akhirnya boleh bercerai dan sebagainya. Sebab bermula daripada kepercayaan itu dia khianati. Sebab bila hari ni kita tengok ada orang yang bergaduh, akan ada orang yang mengambil kesempatan kalau tak kena gaya dan cara dia. Ada kan dulu cerita orang tua ni, cerita orang tua kan. Kita cerita orang tua, cerita rakyat kan. Seekor kerang yang besar. Okey, dia yakin bahawa dia tu punya gigi yang kuat. Okey, dan ada satu ekor burung yang begitu yakin dia punya paruh yang kuat. Maka si burung ini datang untuk kononnya nak makan si kerang ni. Kerang ni pula yakin, kau datang aku gigit paruh kau, aku gigit kaki kau, pecah nanti kan. Bergaduh antara kerang dan juga burung. Bergaduh berdua ni, kan? Kerang dan burung, aku paling kuat, sama-sama nak tunjuk kuat, sama-sama nak tunjuk maknanya dia lah mempunyai gigi dan cengkerang yang kuat, dan juga ini paruh yang kuat dan kuku yang kuat. Bergaduh antara dua-dua ni. Sedang sibuk kedua-duanya bergaduh, datang nelayan tebar jala kepada kedua-dua ini ya. Sama ada dia hebat di bumi seekor kerang, dan sama ada dia hebat di di awan seekor burung. Dua-duanya jatuh ke tangan seekor nelayan yang menebahkan seorang seekor pula. Seorang nelayan yang menebahkan jala itu. Betul. Hari ini kita ada masalah rumah tangga, kita cerita pada kawan kita yang kita tak tahu nasihat dia tu betul ataupun tak buat kita. Mungkin ada kepentingan yang kita tak tahu. Akhirnya boleh rosak rumah tangga dan sebagainya. Kan kita hidup dengan khayalan yang diberikan oleh kawan kita itu. Khayalan kau tak guna suami kau dan sebagainya. Akhirnya boleh berlaku kerosakan rumah tangga bermula daripada WhatsApp kepercayaan yang telah diberikan. Kepercayaan sebuah rezeki. Jadi maknanya ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian, apa yang telah diberikan orang lain kepada kita sebagai sebuah kepercayaan, kita kena jaga. Jangan kita rosakkan, jangan kita khianati kepercayaan itu. Sebab benda itu adalah benda yang penting. Hebatnya kita sebab kita diberi kepercayaan, bukan sebab kita menguasai suatu perkara itu. Kalau hari ni saya katalah kan, seseorang katakan saya, wah, saya ni ada 50 PhD contohlah kan. Hebat betul 50 PhD dia kan. Saya ni kira maksudnya boleh itu dan ini dan sebagainya. Tapi orang tak percaya pun. Ya ke? Orang tak suruh pun dia tu datang untuk bagi mengajar dan sebagainya. Tidak dilihat kehebatan itu sebab tak ada kepercayaan itu. So kepercayaan adalah satu perkara yang penting. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Okey, mari kita lihat sekarang kan. Kebiasaannya kan, apa yang isteri percaya kepada suami yang suami kena jaga kepercayaan. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, apa kata Quran, apa kata hadis Nabi SAW, ini daripada sudut dia punya behavior kan, apa tu dia punya perangai atau situasi dia. Apa benda yang penting bagi seorang suami kena jaga bagi dalam rumah tangga itu, kepercayaan dalam rumah tangga itu. Yang pertamanya, kebanyakan isteri, akak orang perempuan kan, akak boleh nanti wakil daripada orang perempuan tau. Sekali lagi ibu-ibu, akak-akak yang di luar di sana itu, isteri ni dia beri kepercayaan hari ini. So bila suami tu nak ambil dia sebagai seorang isteri, dia kena ada kepercaya. Betul. Tak percaya mana nak kahwin ni kan. Ya kau ni kan. Tak percaya macam mana kena nak terima kahwin ni kan. Kita minta anak orang pada hari ni kan, mak bapak mertua tak percaya pada bakal menantu ni, mana nak bagi. Sampai kadang-kadang mungkin bagi, mungkin tak bagi, tackle pula anak ni. Alah betul, saya boleh jaga awak, saya boleh sayang awak. Pergi kahwin kat Thailand pula kan. Tinggalkan belakang mak ayah. Sebab apa? Kepercayaan.
Jadi hari ini seorang perempuan, kebiasaannya pertama sekali, dia percaya suami itu akan menyayangi dia. Dia ada kepercayaan itu. Kan? Betul tak, Kak? Betul. Sangat betul. Sangat betul kan? Apa maksud sayang? Ketenangan hati itu. Ketenangan hati itu. Maksudnya apa benda yang ada pada hati, benda-benda yang menenangkan hati ini, benda itu rasa sayang itu. Sebab tu dalam Quran sendiri Allah pun Subhanahu wa taala bersebut. Allah kata kepada orang lelaki, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu hidup dengan isteri kamu itu dalam keadaan yang baik. Sekalipun hati ini teruji dengan berbagai perasaan-perasaan yang agak mengurangkan rasa sayang. Kadang-kadang mengurangkan sayang. Tapi Nabi SAW suruh tunjuk kan? Walaupun hari ni kita marah sangat pada isteri kita, mungkin kita tu mana suami mana hari ni mungkin terasing sedikit hati itu kepada isteri itu, tapi Nabi tetap suruh. Dia perlu suruh zahirnya, jangan menyebabkan kau marah dia, pukul dia, maki-maki dan sebagainya. Tidak. Maknanya gambarkan. Sebab tu benda-benda perkataan walaupun marah, Islam tak nafikan kemanusiaan. Kita bukan tak boleh marah, tapi patah-patah perkataan tu kena jaga. Kan? Sebab pertamanya isteri tu, apa rezeki pada seorang suami tu apabila isteri tu meyakini dia tu boleh lagi menyayangi dia tu. Kalau lah dia kata dia tak percaya, tak boleh sayang, ada bunyi pula tu kan. So kepercayaan isteri tu ataupun dia punya kepercayaan untuk sayang tu, tunjukkan. Islam ajar suruh untuk kita tunjukkan kan? Dengan nafkah, dengan sentuhan, dengan apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita kan. Nabi suruh kita maknanya berpegangan tangan Nabi SAW tunjukkan antara baginda dan isterinya dengan mandi bersama. Kan tunjukkan tu. Siapa yang Nabi SAW pernah mandi bersama? Bukan saja Aisyah yang muda, juga periwayatan itu daripada isteri-isteri yang berumur. Sama juga, maknanya sama. Tunjukkan. Sudut zahir itu tunjukkan. Biar isteri itu nampak, biar isteri itu rasa benda, walaupun hati itu ada terkucil ataupun rasa macam tersesak hati itu, tapi Nabi suruh tunjukkan benda itu, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke akhirat besok. Kenapa kau buat macam tu? Buat tak tahu. Jangan sampai sekalipun maknanya kita tinggalkan isteri, tak bercakap 2 bulan, 3 bulan. Itu bukan sunnah dia. Itu bukan sunnah dia. Itu bukan cara dia. Buat tak tahu, tak balik kan. Sebab apa? Sebab marah tak balik 2-3 bulan kan. Itu bukan cara, itu bukan sunnah dia. So tetaplah jaga hati tu, kena ada kekuatan sikit hati tu. Kepercayaan yang diberi itu, dan apa yang Nabi ajar. Dalam bab ni Nabi ajar benda itu. Pertama, isteri berikan kepercayaan untuk suami menyayangi dia, jaga. Dan Islam suruh kita maknanya jaga, tunjukkan, paparkan kasih sayang itu kepada isteri itu. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, apakah ibu-ibu ayah saya kan, abang-abang ayah-ayah, apa isteri yang isteri percaya lah kan. Wakil, kita ada wakil bagi jutaan wanita ni kan. Yang keduanya, seorang isteri itu apabila menerima lamaran ataupun nikahnya seorang suami itu, dia percaya suami itu akan boleh lead rumah tangga. Dia percaya suami itu boleh pimpin rumah tangga ini. Dia percaya suami boleh maknanya mengaturkan rumah tangga ini. Itu fitrah seorang perempuan isteri. Kan? Fitrah seorang perempuan, dia nak suami itu yang pimpin rumah tangga itu. Kan? Sebab itu bagi seorang suami, kepercayaan ini diberi. Kita bermula daripada benda kecil-kecil, biasakan untuk kita yang lead rumah tangga. Walaupun kadang-kadang kecil-kecil, sekecil kadang-kadang nak minum apa sekalipun. Kadang-kadang kita bermula daripada, bang minum apa bang? Apa-apalah. Makan apa bang? Apa-apalah. Bang ni kita nak makan mana bang? Mana-mana lah. Kan? Dia bermula kecil-kecil macam tu. Jangan biasakan. Sebab bila kita biasakan, maknanya tak nak untuk kita lead rumah tangga, takut dia start mula terbawa pada benda-benda lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Sebab benda-benda tu benda-benda tabiat. Kan? Hari ni, bang abang nak kerja apa bang? Apa-apalah. Bang abang nak kita ni cuti nak ke mana bang? Mana-mana lah. Tioman boleh bang? Okey lah. Okey kan. Maknanya jangan biasakan. Sebagai seorang suami, isteri nak dia tu lead rumah tangga, bermula kecil-kecil.
Suami bagus untuk bertanya juga, apa pandangan awak? Suka, isteri pun suka. Tapi biar dia yang lead. Kan bang, bagusnya adalah bang bermula kecil-kecil. Bang minum apa? Saya nak minum teh. Alah teh tak ada, nak masak apa semua, ambil apa dalam peti air soya ke air apa ada. Mana dia yang lead dengan cadangan-cadangan. Jangan biasakan untuk diri tak lead rumah tangga. Kadang-kadang dia bermula dengan benda kecil-kecil bermula dengan makan minum. Nanti bawa kepada bang, anak kita ni bang, daripada jam 6 UPS nak sekolah mana bang? Sebab dah biasa untuk tak ambil tahu rumah tangga. Dia kan mana-mana lah, carilah sekolah mana-mana bagus. Dia tu tak nak tolong fikirkan. Bang ni anak ni kita dah tak sempat, saya kerja, abang pun kerja, sibuk ni nak ambil bas ni. Mana yang bagus bang kawasan sini bang? Mana-mana lah awak fikirlah. Suami tu tak nak start fikir dah. Ni bang, ni anak kita nak tuition ni bang kan. Awak carilah mana-mana lah. Dia tak lead. Walaupun memang dia tak sempat, tapi jangan langsung tolak. Jangan langsung tak lead rumah tangga. Okey, kita awak boleh tolong carikan, nanti saya fikirkan untuk 2-3 pilihan. Saya pun carikan juga. Padahal haram dia pun tak carikan. Banyak dia pun banyak kerja lain. Tapi jangan langsung tak ambil tahu. Ini bermulanya orang yang bila dah belajar tak ambil tahu pasal rumah tangga, dia akan terbawa-bawa benda lebih besar. Benda besar, terbiasa benda itu. Bukan saja kepercayaan itu akan hilang, tapi dia tu sendiri tidak membuatkan diri itu dipercayai. Macam mana tak akhirnya lepas 10 tahun 20 tahun dia mengadu, isteri saya tak hormat saya lah Ustaz. Kenapa isteri boleh tak hormat? Sebab kita tu sendiri tak jaga kepercayaan itu. Sedangkan bagi seorang suami, kehormat daripada isteri itu agak besar. Sebab tu kena lead. Dan itu yang isteri harapkan. Maknanya isteri nak. Kadang-kadang sampai isteri, saya ni rumah tangga Ustaz, saya je kena fikir Ustaz. Suami saya tak pernah mikir apa-apa rumah tangga. So isteri dia tension. Sebab memang daripada hati kecil seorang isteri nak supaya suami itu dia boleh pimpin rumah tangga. Boleh pimpin untuk keputusan. Bang, saya nak bersalin kat klinik mana? Mana lah kan. Tapi kadang-kadang lagi dah hospital tu buruk tu sudahlah. Sebab sampai nanti. Sebab apa? Dia tu rasa macam alah, pasti duit dia rasa, padahal Allah yang suruh bagi benda itu ke isteri, ke anak-anak kan dia. Jadi jangan tak buat. Saya pernah kan duduk di satu kedai makan kan, kesian kan. Dah lah jangan bawa isteri keluar lah kan. Mungkin kan saya sekali kan isteri minta makan marah-marah kan, awak ni minta ikan mahal tu, ikan tu apa semua. Sian saya tengok kan, meleleh air mati isteri. Meleleh air mati isteri kan. Dah lah, isteri yang jangan ada kat rumah, dia yang mencadangkan kat suami, bang lama kita tak keluar, jom kita makan sama-sama. Patutnya suami lah ajak kan. Sebab kena perasan lah, lama dah tak sama masa dengan isteri kan. Dah lama tak tahu, kemudian mungkit-ungkit pula kan. Awak ni ikan mahal tu, tak ikan pula lah apa semua kan. Aduh. Sedih sedih banyak. Tapi ni benda banyak berlaku. Ini adalah maksudnya, ini bukan saya nak cubit orang sana, cubit orang sini kan. Ini peringatan bagi kita. So jangan jadi macam ni. Supaya tak jadi macam ni, Nabi tak nak kita jadi macam tu. Nabi nak kita ni umat Nabi SAW. Kita nak Nabi nak supaya kita ni ikut apa yang Nabi ajak. Dan akhirnya orang Islam, orang tengok bahagianya, rumah tangganya bahagia, ada satu pattern akhlak yang bagus bersama orang Islam. So buat, Nabi nak macam tu, barulah besok ke akhirat pun kita akan bersama Nabi. Sebab kita ikut apa yang Nabi ajarkan kan. Sebab kalau ikut kita sebagai kemanusiaan kita, memang kadang kita nak benda yang mudah bagi kita lah. Benda yang kita malah nak fikir-fikir lah, malah aku nak fikir anak-anak apa semua. Tapi sebagai orang lelaki kena fikirkan. Kepercayaan itu penting. Dan biar isteri bagi kepercayaan bagi kita buktikan aku boleh buat semaksimal yang boleh aku boleh buat. Itu perkara yang kedua yang penting bagi seorang lelaki. Ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Okey, yang ketiganya, okey, apa yang isteri biasanya kan, bukan saya isteri di Baghdad, isteri di Malaysia kan, sama je. Apa yang isteri nak dalam rumah tangga itu? Yang ketiganya, isteri nak supaya suami itu menjadi ayah yang baik bagi anak-anak. Ayah yang baik bagi anak-anak. Jadi maknanya seorang suami itu, ataupun bila dia ada anak, dia kena ambil tahu juga berat pasal anak-anak. Saya kan dengan izin Allah SWT, bila mengendalikan kes-kes permasalahan rumah tangga ni kan, apa yang berlaku biasa dipikir oleh isteri. Apa yang biasanya? Yang biasa dipikir oleh isteri, bila bercerai atau berpisah dengan suami kan, saya malas nak bagi jumpa dengan bapak dia Ustaz kan. Saya takut dia nurun perangai bapak dia
kan. Kenapa benda ini berlaku? Sebab suami tak bagi contoh yang baik sebagai seorang ayah untuk anak-anak. Saya jumpa saya ada mengenalikan beberapa kes yang memang perangai seorang suami ni agak teruk pada seorang isteri. Teruk lah. Apa teruk tak perlu nyatakan mari. Agak teruk lah. Maknanya tak ada nafkah, tak bagilah apa semua kan. Tapi isteri tu tetap nangis jumpa. Kita tanya nasihatkan apa semua kan. Saya Ustaz, bukan apa Ustaz, saya tengok saya tak nak tarik kasih sayang anak saya dengan bapak dia. Sebab dia baik dengan bapak dia, dia rapat dengan bapak dia. Kan? Sebagai seorang akak, sebagai seorang ibu kan, akan tengok bila suami tu bermain-main dengan anak-anak, kita rasa macam anak tu kesian kalau bapak tu tak ada. Betul. Dia kesian. So kadang-kadang orang boleh bertahan sebab tengok anak tu, sebab dia tengok anak tu begitu bangga dengan bapak dia. Walaupun isi tahu perangai isi tahu, tapi tetap boleh bertahan, tetap ada rasa, tetap usaha untuk sayang suami tu, berkhidmat tu, kerana ada kepercayaan itu. Kepercayaan bahawa satu orang ayah itu boleh jadi anak-anak dia bangga dengan dia. Boleh jadi, maknanya menjadi ayah yang baik kepada anak-anak dia. Ini yang isteri nak kepercayaan itu. So dia bagi seorang suami, ibu-ibu, abang-abang, abang ayah sekalian, usahalah kan, kita sebagai seorang bapa, maknanya ambil anak, maknanya berbual dengan anak kan. Jangan kadang-kadang kita ni memang sibuk. Sekarang ni kan kerja pun banyak dan sebagainya kan. Jumpa anak tu petang waktu balik sekejap, malam sekejap lagi nak keluar main badminton lah kan. Malam sekejap lagi nak keluar dengan kawan-kawan lah, main tarik lah kan. Alhamdulillah kadang-kadang malam ni ada musyarat AJK Surau. Bagus kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan, bagus. Anak-anak yang ada jumpa kita tak sampai 1 jam petang tu, dia nak berlendik-lendik kat kita kan. Dia nak apa nama, nak gurau kita. Waktu tu kita marah dia. Budak-budak sibuk-sibuk pergi sana pening bapak ni, abang tengah baca surah abang ni. Macam mana anak jadi rapat dengan kita? Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi ajarkan macam mana seorang ayah itu la'ib waladaka sab'an, bermain-mainlah dengan anak kamu dalam lingkungan umurnya 1 sampai 7. Okey. Adib waladaka sab'an, ajar dia adab, ajar dia akhlak 7 sampai 14, 7 tahun berikutnya, 7 sampai 14. Wasahibuhu sab'an, dan jadikan dia kawan pada umurnya 14 tahun ke atas. Jadikan dia kawan. Macam mana kita nak jadikan dia kawan? Kalau dia kata kita sebagai seorang ayah, kita marah dia ketika dia datang kat kita, ketika dia tanya banyak soalan, ketepikan handphone, ketepikan WhatsApp kawan-kawan lama, ketepikan WhatsApp kawan-kawan sekolah rendah kita. Ini anak kita, dia generasi kita, dia penyambung pewaris kita. Kalau kita meninggal awal, kita perlukan doa dia untuk kubur kita. Ambil masa dengan dia, ketepikan handphone tu, letak tepi terus, tanya. Walaupun dia tanya banyak sabar. Walaupun kita tertekan, sabar, sebab dia perlukan kasih sayang. Jangan sampai dia tak ada kasih sayang di rumah, dia mula cari kasih sayang dengan kawan-kawan dia. Kalau kebetulan kawannya budak-budak tahfiz, alhamdulillah. Kawan-kawan dia jenis lastik burung. Bagus, kreatif sebagainya. Tapi kalau yang lebih bermasalah daripada itu kan, maka bermasalah lah anak, na'udzubillah misalnya. Sebab itu kita, kepercayaan yang ada sebagai seorang isteri ketika terima nikahnya, dan nak seorang suami itu jadi ayah yang baik. Baik kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang lelaki, peruntukkan anak masa anak, ketepikan telefon, ambil masa, duduk sekejap kan. Maknanya kita peluk anak kita, salam anak kita, dan kita berbual dengan dia, walaupun berbualan itu bagi kita menjengkelkan. Macam dia pun nak tanya ke? Macam dia pun nak tanya ke? Aduh, tanya macam mana nak buat pistol pakai kertas pula. Aduh kan, ini kita ni pegawai besar, biasa cerita pasal pembangunan ekonomi syarikat, pertumbuhan syarikat 25%. Tanya pistol pakai kertas pula kan. Tapi berhenti, ketepikan semua benda itu, duduk sekejap dengan anak. Sebab Nabi sebut la'ib waladaka saban, bermain-main dengan anak kamu ketika umur 1 sampai 7 tahun. Bermain-main, ambil masa. Sebab itu apa yang saya nak. Kepercayaan itu kena jaga. Kalau kita jaga benda ni, insya-Allah kan, benda itu. Bimbang kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Yang keempat,
Dan yang keempat, apa seorang isteri nak kepercayaan telah diberi kepada seorang suami. Kita cerita suami dulu nanti jadi kita cerita isteri. Okey. Kita sempat ni pada minggu-minggu akan datang. Kan, kepercayaan adalah satu rezeki. Kita ni dipandang hebat bukan sebab kita kuasai benda itu, tapi kita diberi kepercayaan untuk membuat benda itu. Yang keempatnya, apa benda seorang isteri percaya kepada kita itu ataupun mengharapkan benda itu. Dia seorang isteri mengharapkan suami itu dapat memberi perlindungan pada keluarga. Sebab ayah adalah pelindung pada keluarga. Suami adalah pelindung pada keluarga. Saya jaga anak yatim, Kak. Saya di rumah anak yatim. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak yatim kita alhamdulillah dah banyaklah ke Mesir lah, ke mana-mana universiti semua kan. Satu benda yang saya tengok pada anak yatim, kadang saya buat program dengan dia orang, dia duduk dengan dia orang kan, apa yang dia orang hilang apabila ayah tu meninggal? Apa yang dia orang hilang? Yang dihilang adalah perlindungan. Satu perlindungan yang kadang-kadang mak tak dapat nak bagi kan. So maksudnya kadang-kadang ada benda-benda ayah ni, kalau ada kadang-kadang kita tak perasan dia ada, tapi kalau tak ada tu kadang-kadang maknanya perlindungan itu. Banyak orang yang ambil kesempatan pada anak yatim sebab mak ayah tak ada, atau mak anak yatim piatu kan. Sebab itulah Nabi sangat menggalakkan kita jaga anak yatim piatu, anak yatim ni. Sebab sampai Nabi kata, aku dengan penjagaan yatim begini di syurga, sambil Nabi menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya itu. Sebab apa? Sebab memang kita perlu bantu dia dari sudut melindungi kehidupan dia. Banyak orang nak ambil kesempatan. Jadi itu cerita anak yatim. Berbanyak orang yang ada ayah tapi macam anak yatim. Yang ayah itu tidak bagi perlindungan pada dia pun. Yang dia tercari-cari kehidupannya sendiri. Padahal seorang ayah itu perlu berkongsikan falsafah hidup pada anak-anak kan. Dulu macam atuk kita kan, dia bagikan falsafah hidup pada anak-anak. Macam contoh dia bagi alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Jadi anak-anak tu dia ada falsafah hidup yang dibentuk daripada orang tua dia. Baru dia punya jati diri tu kuat. Anak-anak sekarang kadang-kadang dia mencari jati diri daripada kawan-kawan, mencari falsafah hidup dengan kawan. Engkau tak rock lah, tak isap rokok. Jadi nak rock, nak nampak cool, nak nampak supaya boleh masuk kawan-kawan, kena isap rokok. Dia dapat falsafah itu daripada kawan-kawan. Sebab tu boleh merokok. Itu belum cerita yang perempuan yang tak dewasa lah. Kalau dia pelik-pelik yang buat yang perempuan dan sebagainya. Sebab dapat falsafah hidup tu bukan daripada seorang ayah dia. Yang sepatutnya ayah tu kena bagi, seperti mana atuk-atuk kita bagi pada generasi-generasi yang terdahulu. Kalau kita baca sejarah, Kak, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, Melaka tumbang pada kurun ke-15. Sepanjang-panjang itu, kenapa anak-anak muda ketika itu tak serosak macam pada hari ini kan? Sebelum tahun 1940, beberapa orang saja dicatatkan orang maknanya orang Melayu ke Kristian kan? Maksudnya jati diri itu tak kuat. Sebab apa? Orang-orang tuanya berperanan membentuk jati diri dan falsafah hidup itu pada anak-anak itu kan. Ini benda yang kita terlepas pandang, kita kurang sebenarnya. Kita kurang. Jadi ayah-ayah, saya suruh balik. Apa yang kepercayaan seorang perempuan, seorang wanita terhadap suaminya itu, kepercayaan dapat memberi perlindungan itu. Perlindungan daripada sudut maknanya bukan saja nafkah keluarga itu, tapi juga penjagaan tu kan, maknanya dapat melindungi keluarga tu daripada orang bully, orang ambil kesempatan, orang buat orang nak ambil buat jahat dan sebagainya. So berwataklah seperti itu sebagai pelindung pada keluarga. Kalau andai kata kita tak berwatak pelindung pada keluarga, nanti isteri menjadi pelindung di tempat lain, kita yang tension dengan kawan-kawan dia, dengan maknanya mak ayah dia tak salah, tapi sebab tu suami tu ambil tempat mak ayah yang nak melindungi keluarga. Tapi isteri dah tak percaya dah, ngadu pada ayah ni suami saya macam ni. Kena ayah yang kurang ilmu, kau cerai ke lah, kau tak cerai, dah bercerai pula. Kalau ayah yang kurang kan macam-macam. Tapi dasarnya apa? Isteri dah hilang kepercayaan suami itu pelindung pada keluarga. Itu jadi macam tu. Jadi dia lebih selesa ayah tu, dia mengadulah pada ayah, patutnya mengadu pada suami kan, ataupun boleh cakap tu pada suami. Dan suami berwatak lah. Janganlah kalau isteri nak cerita masalah-masalah adik kita, pening lah awak ni cerita masalah sekolah awak je. Isteri cikgu kafar contoh, awak ni cerita masalah sekolah awak, pening lah.
isteri nak cakap dengan siapa lagi? Dia nak cakap dengan siapa lagi? So jadi abang-abang, ayah-ayah, kakak, muslim-muslimat sekalian, berwataklah kan, berwataklah sebagai pelindung kepada keluarga itu. Dan yang terakhir kan, yang kelima kan, yang kelimanya, apa yang isteri nak daripada seorang suami itu, apa yang kepercayaan yang diberikan oleh seorang suami ataupun oleh seorang isteri kepada seorang suami itu. Yang kelimanya, kematangan emosi. Orang lelaki kena ada kematangan emosi. Orang lelaki kena ada kematangan emosi. Kalau anda kata isteri itu marah-marah kok membebel, dia kena ada kematangan emosi. Bukan dia lagi marah-marah dan sebagainya. Kan? Ada 3 emosi yang perlu dijaga. Kan? Ni bagi kita semua manusia, terutamanya bagi orang lelaki. Kalau 3 emosi ni kita dapat kuasai, separuh tenang dah ada pada kita dah. Kan? Apakah 3 emosi itu? Pertama, emosi marah. Emosi marah, marah-marah kena jaga. Kan? Yang keduanya, takut. Kan? Takut kena jaga. Yang ketiganya, sedih. 3 emosi ni kalau kita boleh jaga, kita ada kematangan emosi. Hari ni kan jadikan suami tergajang isteri, pukul isteri. Bukan saja suami pukul isteri, sekarang ni pun ada kes kan, ujung-ujung tahun ni isteri pukul suami pun. Sebab kematangan emosi tu tak ada. Terutamanya orang lelaki lah, kena ada kematangan emosi. Ada tu kisah kan, satu orang isteri kan, dia ni memukul pencuri yang nak masuk rumah dia. Pencuri nak masuk rumah dia, dia pukul pencuri ni kan, sampai lembek lah kan, lembek. Jadi ketika dia, maknanya pencuri pun dah kena tangkap polis. Kemudian polis pun interview dia kan, nak tanya si Kak An, macam mana Kak punya satu keberanian untuk pukul pencuri ini sampai lembek pencuri ni. Macam mana Kak punya kan, macam mana ada keberanian itu? Apa kata kakak ni? Dia kata, sebenarnya tuan, saya pun menyesal sangat tuan pukul pencuri ini. Kenapa pula? Kan? Kerana pada permulaannya saya ingat yang masuk, yang terbungkuk-bungkuk tu, yang tercuri-curi masuk tu, saya ingat suami saya. Jadi saya ingat suami saya dah balik lambat. Ada apa tak balik lambat ni kan? Jaga kau siap. Datang orang terbungkuk, dipukulnya. Saya ingat suami saya rupanya pencuri. Kesian pencuri tu. Kesian pencuri tu. Saya kesiankan pencuri tu. Nah, ceritanya andal. Isterinya andal. Jadi ibu akak kata tuan sekalian, emosi ni 3 benda kena jagalah. Pertama, marah memang kena jaga. Okay. Yang keduanya, sedih tadi. Yang ketiganya, takut. Terutamanya bagi orang lelaki. Orang lelaki kadang-kadang sifat marah, terutamanya marah lah kan. Kadang-kadang orang lelaki ni, dia nak tunjukkan kekuasaan dia dengan marah lah kan. Sebab nafkah mungkin nak bagi tak kurang kan, apa benda lagi, mungkin isterinya lebih pangkat daripada dia. Jadi kalau pergi majlis, dia rasa terasing. Semua orang pergi kat isteri, ya puan. Suami sebelahnya orang tak tahu saja. Sebab majlis isteri. Betul. Dia datang kat isteri, itu majlis isteri dia. Kan? Dia pun rasa terasing. Jadi nak tunjukkan aku ni suami kat rumah lah. Marah-marah tu, air kopi tak cukup manis lah, air kopi tawar sangat lah. Ada je kena. Benda tu ada keperluan kematangan. Sebenarnya marah, kemudiannya satu lagi iaitu takut pada benda keduniaan kan, takut pada benda yang kita reka sendiri, benda takut itu dalam otak kita kadang-kadang. Dan juga sedih kan, sedih kita kecewa kan, kita tak seperti mana kita jangkakan suami kita itu ataupun isteri kita itu. Menyebabkan kita rasa sedih kalau tak ada matang untuk menjaga, boleh jadi kemurungan. Kemurungan boleh jadi benda macam-macam. Boleh nak fikir bunuh diri lah, tu belum syaitan bisikkan benda-benda yang pelik-pelik lagi. So 3 emosi ni kalau anda kata kita boleh kawal, separuh tenang ada pada kita dah. Separuh lagi cari dengan iman. Saya ingin iman separuh lagi itu. Jadi bila kakak tuan-tuan muslim-muslim sekalian, kan, itu kepercayaan. Sekali lagi saya ulangi, seseorang dinilai pandai, hebat, berkualiti bukan semata-mata dia menguasai suatu bidang itu, tetapi
kerana dia diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu perkara itu. Dan kita dah kongsikan kebiasaannya bagi seorang isteri, apa kepercayaan yang diberikan untuk seorang lelaki ketika dia terima sebagai nikah, dia terima sebagai maknanya ikatan pernikahan itu kepada seorang lelaki. 5 benda tadi telah kita kongsikan. Mudah-mudahan dapat dijaga dengan baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sambungan untuk diskusi kita akan kembali sejurus selepas ni. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Waktu ini sebenarnya kita dah pun bersama dengan Ustaz. Saya pengisian yang sangat-sangat bermakna, begitu bermanfaat untuk kita sama-sama kongsikan tentang kepercayaan adalah satu rezeki, dan kupasan lengkap berkaitan dengan kepercayaan, bagaimana seorang isteri menggantung kepercayaan kepada seorang suami, ciri-cirinya bagaimana. Dan untuk pertemuan seterusnya kita serahkan kembali kepada yang bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, ibu, akak-akak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian kan. Kita tajuk kita pada hari ni kita asaskan dengan satu kata-kata hukama kan. Seseorang dinilai pandai, hebat, berkualiti bukan kerana dia menguasai suatu bidang itu, tetapi dia diberi kepercayaan untuk melakukan suatu perkara itu. Hari ni kita nak minta anak orang jadi isteri kita kan. So kita pun datang kat rumah kan, tebeng muka kan. Kadang-kadang ada orang yang mula-mula sekali pak mertua dah reject lah kan. Muka tak percaya je kan. Kenapa? Sebab kepercayaan itu belum wujud, belum ada kan. Kadang-kadang mak yang bang, bagus budak tu bang, bagus budak tu bang kan. Mak backup kan, sejuk ayah. Akhirnya boleh bagi kebenaran untuk kahwin tu sebab ada kepercayaan itu kan. Tapi kadang anak-anak sekarang dia bukan kira mak ayah punya kan. Orang dulu kalau datang orang Pinang ni kan mak ayah akan tanya, Minah ni ada orang datang Minang, kau suka ke tak? Dia kata bilang si kan. Maknanya sukalah tu. Maknya kata kan, budak sekarang, Minah ni ada orang datang Minang ni, kau setuju ke tak? Mama many time I told what. Mak bapak yang kata dah cakap dah banyak kali saya suka budak ni, saya suka budak ni kan. Biasa budak sekarang, budak dulu. Apapun maksudnya apa, mak ayah tu bagi tu sebab ada kepercayaan. Dia ni boleh jaga anak kita. Kita dah jaga anak kita, anak perempuan kita ni umur dah 24 tahun contohnya, kalau 24 tahun kahwin dah, atau 30 tahun kahwin. Kita nak serah kepada satu orang lelaki yang sebagai seorang suami yang kita percaya dia boleh ambil tugasan kita yang dah jaga 30 tahun ni. Seorang suami kena ingat benda itu kan. Dan hari ni kalau sesiapa pun nak pinang anak orang baru nak kahwin kan, mungkin dengan kita ni mungkin ada yang baru nak kahwin, kita kena ingat kalau umur kita 24 tahun, bakal isteri kita 24 tahun, kita akan mengambil alih tugasan 24 tahun ayah yang jaga dia dah. Sebab itu kita kena jadi super hebat lagi daripada ayah dia tu sebenarnya. Dan niat kena ikhlas. Dan ada keikhlasan kena ada satu. Yang keduanya kena ada, minta Allah kekuatan, bantu. Sebab kita nak jaga anak orang ni yang dia dah besarkan, bapak dia dah besarkan berapa tahun dah, 12 tahun dah, 20 tahun, 30 tahun ke apa semua. Kita nak ambil peranan ni kan. Ini baru setahun kahwin kita nak tension. Kalau gitu buat apa? Kau dah kita dah kena faham bahawa dah 24 tahun bapak dia jaga dengan baik. So kita ni mana nak mengambil alih tugasan itu. Saya. Dan memang dalam Islam pun apabila kita sebut pasal mak ayah, menghormati mak ayah, kan 5 jenis mak ayah kan. Mak ayah kandung, mak ayah susuan, mak ayah tiri, mak ayah mertua, dan mak ayah angkat jaga kita. Maksudnya bapak kita kahwin dengan satu orang perempuan, dengan keluarga dia sekali kita berkahwin. Daripada sudut tanggungjawab kita perlu tunaikan. Sebab tu kena faham benda ni. Dan bila dia dah beri kepercayaan, okeylah, maka pakcik bersetujulah kan. Kau datanglah panggil mak bapak kau contohnya kan, Pinang. Bila Pinang kita berbincang kan. Maksudnya dah ada kepercayaan. Okey, tarikh tetapkan tarikh tunang, tetapkan tarikh kahwin. Bila tetapkan tarikh kahwin, maksudnya apa? Dah percaya nak serahkan anak. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak dan adik-adik sekalian, tengok pada hari pernikahan, mak ayah orang perempuan, mak ayah isteri kita akan menangis titih air mata dia. Sebab apa? Nak serah anak ni yang aku dah 24 tahun jaga ni, yang mungkin 25 tahun jaga, yang mungkin 20 tahun jaga ni, boleh ke bakal orang lelaki yang sengih-sengih dia jaga tu. Kau jaga kau. Nak sengih-sengih. Yang menangis apa? Pengantin perempuan. Mak ayah pengantin perempuan dia makan kan. Yang lagi tu tersengih-sengih dengan kau ni boleh ke jaga ni, kau siap kau jaga kau kan. Sebab tu kita kena faham orang lelaki. So bila kita ambil, kita dah ada kepercayaan itu. Jaga kepercayaan itu. Kepercayaan rezeki kan? Dan kepercayaan itu akan ditanya daripada
Allah Subhanahu Wa Taala pula. Kau ni dah ambil kepercayaan ini, boleh kan kau menjalankan tanggungjawab ini dengan sebaik-baik dan sebetul-betulnya itu. Jaga. Dan apabila kita faham benda ni, kita tahu aku ni menyambung tugas 24 tahun yang telah diberi oleh ayah, dia dah passing baton. Maka aku jaga amanah ni dengan sebaik-baiknya. Jangan maki-maki, kena kawal emosi. Jadi ayah yang baik, jadi orang yang jadi berlindung, isteri tu berlindung pada kita ni. Jadilah orang yang boleh memimpin rumah tangga. Itu baton yang kita kena ambil. 5 benda yang kita telah kongsikan tadi tu. Kalau kita faham benda ni, maka kita akan jadi suami yang pernah saya sebut dulu, suami berwatak rijal, suami yang boleh memimpin rumah tangga, suami yang diajar oleh Nabi SAW. Dan sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut hanya rijal boleh memimpin wanita. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal yang boleh memimpin wanita, suatu orang yang berwatak rijal yang boleh memimpin wanita. Sebab dia kahwin bukan saja berkahwin akad nikah sebagai perkataan, tapi mengambil baton tanggungjawab tu. Tangan yang dipegang ketika dihayunkan dan menikah dengan mas kahwin RM25.5 tunai. Kan? Itu mana baton tu sedang dibagi, tanggungjawab tu sedang dibagi. Saya cuma tak nampak aje. Tak nampak je. Tapi yang menariknya, majlis nikah akan didoakan oleh seluruh malaikat ada sekeliling kita tu. Didoakan oleh malaikat-malaikat. Tu. So jadi maknanya jagalah kepercayaan, jaga tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita terus dirahmati Allah sampai ke akhirat, insya-Allah. Amin. Terima kasih Ustaz pengisian kita hari ini. Kita tutup bicara ataupun tutup minggu ini dalam bersama Zara untuk doa kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah ya Allah. Rezekikan kepada kami zuriat yang soleh dan solehah ya Allah, yang akan mendoakan kami nanti ya Allah ketika kami telah dijemput oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman ya Allah. Limpahkanlah keberkatan dan kebaikan kepada kami dan ahli keluarga kami ya Allah. Peliharalah rumah tangga kami dari perkara-perkara yang tidak kami ingini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin ya Rabbal. Terima kasih Ustaz. Dah sampai ke penghujungnya untuk Pesona Zahra. Nantikan untuk sambungan bagi topik bicara kita. Manfaat kita bersama bakal kita kongsikan bersama bagi Ustaz Muhammad. InsyaAllah Ustaz jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.